Okay. Alright, so kita tengok. Okay, so Mina nak you gunakan formula. Alright. Okay, Mina suka untuk you gunakan upper boundary di lower boundary X1, upper boundary X2. Saya suka untuk you letak Y as a subject matter. Okay. Y as a subject matter dalam bracket tu supaya senang nanti bila kita nak cari volume lah. Okay. So bukan kita integratekan Y, kita integrate Y in terms of X lah. Dalam tu kita letak sebagai Y. Tapi nanti kita kena tulis equation untuk Y lah. Alright, saya nak you tulis Y. Kenapa? Nanti senang bila masuk volume kita hanya buat Y squared sahaja. You dah faham dah? Okay. Okay. Sekarang you perlu tahu juga. Okay, area sentiasa positif. So that's why kita akan gunakan modulus lah. Okay, untuk make sure dia mesti positif. Alright. Kalau dia di bawah, paksi X pun dia masih lagi positif. So you mesti letak modulus tu just to make sure nilai dia adalah positif. Alright. Okay. Okay. So kita ada sekarang, kita nak cari area enclosed by Y equals to X plus 3. Okay, saya suka untuk labelkan apa yang dia bounded. So bounded yang pertama, right, dia bounded by this linear. Right, dia bounded by this linear. Dia bounded by x-axis. Right, dia bounded by x equals to 0 and x equals to 4. So di sekeliling region yang kita nak tu, dia mesti ada keempat-empat benda ni. Okay, sekarang kita nak sketch graph. Okay, this is a linear one. So bila kita nak lukis graph linear, so mesti cari y-intercept. Y-intercept pada y equals to 3. X-intercept adalah pada y kosong, so x equals to negative 3. Okay, sekarang kita lukiskan. Okay, so y-axis, x-axis, so yang ini, topik ni you memang kena banyak lukis sikit lah kelas ya. Alright, okay, so x-intercept adalah pada negative 3. Right, so sini. Dan juga y di 3. Alright, so graf dia, macam mana graf kita naik 3 sampai tak tahu. Okay, so dia bounded by the x-axis. Dia bounded by this one, x-axis. Line x equals to 0. So macam mana you lukiskan graf x equals to 0? So ini adalah x equals to 0. Dia ada one, line lagi satu adalah x equals to 4. Right? Okay, so dalam region yang kita nak cari ni, sekeliling dia mesti ada 4 benda ni. Yang ini jangan lupa labelkan kelas. Right, labelkan. Okay, so sekeliling region tu mesti ada 4 line tu. Line x equals to 0, line x equals to 0, line x equals to 4, x-axis, and also the linear line y equals to x plus 3. So mana bounded region dia? So this is the bounded region. Okay, so macam mana kita nak tulis integration dia? Daripada 0 to 4. So kalau boundary dia kita guna x, sini mesti dx. Okay, madam ajar sini letak y as a subject matter. Right, 0, 4, y as a subject matter, we will have x plus 3 dx. Okay, sekarang ini integratekan x squared over 2 plus 3x. Kita substitutekan value 4, 0. Mesti tunjukkan jalan kerja untuk masukkan kelas. 4 squared over 2 plus 3 times 4. Right, minus 0 lah sebab kita masukkan kosong akan dapat kosong total. So sini area awak, kita kira area ni. Right, so your area will be 20. Don't forget your unit squared. Mesti tulis unit. Okay, so jalan kerja mesti tunjukkan integration yang betul, mesti tunjukkan you dah integrate yang betul. Yang ini kita integratekan yang betul. Integrate mesti betul, integration punya formula mesti betul. Masukkan kena tunjukkan dan bagi jawapan akhir lah. Okay, macam ni nak simak, masukkan ni dalam kalkulator. Awak dah tahu belum buat? Belajar masukkan nilai ni dalam kalkulator. Right, dapat tak 20? Sama tak value dia? Okay, okay class, boleh follow? Okay, boleh?
Boleh, madam. Yes, alright. Okay, so ini simple punya curve lah. Ini kita kata dia hanyalah under one curve only, iaitu under line y equals to x plus 3. Cuma yang kita nak kenal pasti, apa benda yang berada di sekeliling dia. Kan, itu yang kita kena lukis lah. Yang mana dia kena sekeliling dia tu. Right. Okay, nombor 2, melibatkan graf kuadratik. Okay, saya nak tanya pada Fahmi lah, Fahmi. Fahmi ada? Fahmi? Tidur dulu. Fahmi. Okay. So Fahmi, you tengok pada this equation. Right. Kita dah buat computing square belum Fahmi? Kalau tengok pada kuadratik ni. Kita dah buat belum computing square, awak rasa? Fahmi? Kita dah buat belum computing square, mana tanya? X squared minus 4, kita punya equation tu. Dah. Alright. Okay. So Mina tanya, apa dia punya bentuk dia macam mana you rasa? Masam ke, senyum ke? Fahmi? Masam ke, senyum ke? Senyum. Senyum. Okay, kalau Mina tanya, okay, kalau senyum mesti minimum point lah kan? Boleh bagi tahu Mina minimum point dia? Fahmi? Fahmi ni memang datuk-datuk punya cara dia jawab dengan saya. Dia lambat sikit dia jawab soalan. Minimum point dia berapa Fahmi? Ni gaya datuk jawab ni, lambat sikit. Dia berfikir dulu. Apa Fahmi? Tak jawab langsung ni. Apa? Minimum point. Point tu koordinat cik oi. Koordinat. Awak ni jangan madam yang ajar sana lepas okay. Tak tahu. Minimum point berapa? Tak tahu. Ha? Tak tahu. Salah. Mana tanya pada Nazura berapa minimum point Nazura Anissa? Nazura? Ya saya. Berapa minimum point dia? Nazura, minimum point dia berapa? Ni datin-datin kat ni, lambat ni jawab ni. Kamu Nazura? Lama berfikir ni memang macam profesor sikit ni gaya ni. Nazura? Yes, give me 0, -4. Betul tak kelas? Dah lupa dah ke semua? Astaga, x minus h squared plus k. Comparekan je dengan atas tu. Alright, bila kita dah buat computing the square, maksudnya dah tak ada coefficient of x. Penat mana kan saya lepas. Alright, sudah tak ada dah. Alright, x tu maksudnya dah buat computing the square. So we can easily find the minimum point which is h and k. So the h is 0, k is -4. Ingat tak kelas? Ingat tak? Ingat ke tak? Ingat. Ya. Awak hari ni semua ni sangat lambat sangat jawab ni. Alright. So x squared minus 4, we can also find our x-intercept. Our x-intercept will be equals to y equals to 0. So therefore we have x equals to plus minus 2 lah. Okay, sekarang Mina nak lukiskan graf. Okay, so sebenarnya tak perlu pun kita cari minimum point, tapi Mina nak revise lah sikit kan, sebab you akan jumpa balik di graf kuadratik ni kan. Malulah saya kalau you tak boleh jawab. Right, so minimum point adalah pada -40, so somewhere here. Right, and then we have the x-intercept here. So our graph will be something like this. So label the graph. This is y equals to x squared minus 4. Okay, and then the other one we have
y equals to 0. Y is equals to 0 is actually our x-axis lah. Betul tak kelas? Okay. Y equals to 0 line yang mana? Line dia yang inilah. X-axis ni lah. This is y equals to 0. So, soalan kata dia nak area bounded by these two curve. So, mana you rasa dia punya curve? Inilah dia punya, dia punya area. Sinilah. Which is under the x-axis lah. Sebab dia kata bounded by. Maksudnya dibatasi oleh these two curve. Which is y equals to 0 or x-axis and also the quadratic. Kan? Y equals to x squared minus 4. Alright? Okay. Okay, kelas. Yang bagaimana cakap seorang-seorang? Okay. Okay, madam. Okay, madam. Boleh faham? Okay, disebabkan dia adalah di bawah 4x. So, area dia usually we will get a negative one lah. Right? So, mesti letak modulus siap-siap kat depan. So, area, bila letak, it is from -2 to 2. It is under the y. Bila letak y dulu, which is x squared minus 4 dx. Right? Bila integratekan macam biasa dulu. X cube minus over 3 minus 4x. We substitute the value of 2 and -2. Don't forget your modulus ya kelas. So we have 2 cube over 3 minus 4 times 2. So we have 8 here minus, alright, -8, -2 cube over 3 minus 4 times -3. Right, so final answer here, our area will be 32 over 3 unit squared. Okay, so you kira lah. Poin sama, Madam kata semak guna kalkulator, masukkan ini dalam kalkulator awak lah. Alright, untuk semak jawapan awak. Okay. Okay class, any question to ask? Madam, Ya saya. kenapa yang y sama dengan kosong tu di x-axis lah? Y equals to 0, macam mana awak baca line? Ni part C1, ni part CX kan? Okay. So ini contoh ni line y equals to 1. Ni line y equals to 2. Habis tu y equals to kosong kat mana? Kat sini lah. Pada x-axis lah. This is y equals to 0. Betul tak? Betul. That's why bila kita cari x-intercept, kan kita cari x-intercept kan, Medan cari point kat sini. X-intercept, Medan cari. So kita akan letkan y equals to 0 bila kita cari x-intercept. Oh. Right? Sebab tu lah kita letkan y equals to 0 every time kita cari x-intercept. Bila kita cari y-intercept, kita letkan x equals to 0 sebab x equals to 0 is actually the y-axis kan? Okay? Boleh? Boleh, madam. Right. Okay. So this one is in the video. Betul tak nombor 3 ni kelas? Minta tengok ni. Betul kan? Ni dalam video kan? Betul. The first quadrant. Betul? Betul. Betul, madam. Right. Okay. So yang ini baca soalan lah. Dia kata pada first quadrant. So tengoklah pada first quadrant sajalah kita ambil kira. Kejap-kejap kita nak tanya lah. Saya nak tanya pada siapa? Okay, Siti Nurbalqis lah. Siti Nurbalqis ada. Okay, yang ini nombor 3 ni, yang ini kita dah buat completeness square belum? Fx ni, for x minus x square. Dah. Dah, ya ke? Pasti? Betul Balqis? Belum kot. Kod, mana satu? Sebab kita mana satu jawapan. Dah ke belum? Belum. Belum, sebab apa belum? Sebab kita boleh factorkan dulu kan. Okay, sebab kita masih lagi ada coefficient of x. Coefficient of x, betul tak? Bandingkan dengan yang ini. Yang ni dah tak ada coefficient of x. Apa yang kita buat masa kita buat completeness square? Kita B dia kan. B tu adalah coefficient of x kan. B dia tu kita bahagi 2. So kita dah tak ada dah coefficient of x. Kita hanya ada x squared sahaja. So yang nombor 3 ni belum lagi kita buat completeness square. Right, sebab dia masih lagi ada coefficient of x iaitu 4. Yang macam nombor 2 ni dah tak ada x dah. Dia hanya ada x squared sahaja. Nampak tak kelas? Saya nak you nampak benda tu. Saya nak you terror bahagian tu. Okey tak kelas? Okey tak? Okey, madam.
Okay, so 3 ni belum lagi kita buat computing square. Okay, Maya nak tanya juga pada Siti Nurbakis, you rasa nombor 3 ni graf dia bentuk macam mana? Senyum ke masam? Masam. Masam lah kan, sebab because of the coefficient of x squared, dia adalah negatif. Okay, bila melibatkan soalan kuadratik ni, saya tak naklah student saya bila dia masuk sem yang seterusnya, graf kuadratik pun tak tahu lukis. Right, kan, tengok betul-betul graf kuadratik. First analyze, dia dah buat computing the square ke belum? Kalau dia masih lagi ada coefficient of x, maksudnya kita belum buat computing the square lagi. Right, so kita belum boleh cari minimum dan maximum point dia. Okay, kita masih boleh factorize. Nombor 3 ni kita boleh factorize. Tak perlu pun buat computing square to sketch. But bila nak you analyze benda tu, just in case benda tu kan berkait kan. Nanti kalau dia minta maximum, minimum, so you ada knowledge tu. You bukan sekadar melihat syllabus je. So you faham kalau quadratic tu macam mana. Kita tak nak ikut syllabus. So bila dia tanya anytime, you know macam mana nak sketch graph quadratic. It's a very simple one. Okay, check the coefficient of x squared. And you can find the x-intercept by substitute y equals to 0. You can find the y-intercept by substitute x equals to 0. And then you can find the minimum or the maximum point by using computing the square. Alright. Okay. Okay, class? Okay. Okay, sekarang kita nak tengok pula, kita nak kira area between curve and the y-axis. So, maksudnya, kita nak tengok dia, nak kira lah, you boleh tengok gambar rajah yang dia bagi tu, kita nak tengok upper and lower boundary dia adalah juga nilai y lah. Right, saya suka untuk you all gunakan formula y1, y2, and then saya suka you letak x as a subject matter dalam kurungan tu. Okay, nanti tengok kenapa Mina selalu guna x sebagai subject matter. Sebab nanti Mina nak you kaitkan dengan volume nanti senang. Right, so gunakan X, tapi ayat dia kena habis lah dalam ni. X as a subject matter, maksudnya you have to write X in terms of Y. Okay. Okay, number 4 is in the video. Basically kita tak belajar ya kelas graf ln X ni, tak belajar, tapi sem depan nanti baru you belajar. Tapi just in case kalau dia keluar dalam exam, dia akan bagi graf lah, Mina rasa dia akan bagi graf, dan graf ln tu sendiri dia akan bagi, you hanya perlu tetapkan dia punya region, bounded region je lah. Alright, okay. Okay, kita tengok nombor 5. Okay, so kita ada graf cubic. Okay, berapa graf cubic yang Madam ajar masa sem lepas kelas? Ada berapa graf cubic? Cuba ingat balik kenangan manis kita. Cuba ingat balik. Ada berapa graf cubic yang Madam ajar? Oh, tak ingat kenangan manis kita? 2 je kan, madam? Nah, 2. Tapi dalam 2 tu ada 2 jenis lagi. Dia 2 jenis. Lepas tu kiranya total ada 4 lah. Kan? Okay, memang 2. 1. Okay, jenis yang pertama. Sorry. Jenis yang pertama di mana macam ni. Okay, ni jenis yang pertama. Kita kira jenis yang pertama lah. Maksudnya dia tak ada coefficient of x. Dia hanya ada, ini untuk x cube plus plus apa yang mana lupa dah, ada C kot dia punya, tak ingat dah. Yang ini negatif x cube plus C, maksudnya dia tak ada coefficient of x squared semualah. Alright, so jenis yang kedua di mana dia naik bukit dulu, turun bukit dia sikit berlurah lah. Alright, sorry, ini nilai dia tak ada turning point. Alright, ni berlurah, sorry. So ini adalah di mana nilai yang negatif, positif x cube plus dia masih lagi ada coefficient of bx dia. Right, yang kita ada graf turun bukit dulu, naik bukit. Yang ini adalah untuk negatif x cube plus bx squared plus bla bla bla. Right, okay, so dia ada 4 lah kalau ikutkan kan. Right, so kalau kita nak tengok nilai pada graf yang ini, so contoh dia x cube dia adalah positif, so kita tahu bentuk yang kita akan gunakan yang inilah. So this one kita panggil dia sebagai starting point, bukan stationary ya, starting point dia. Alright.
benda pertama yang Mina nak you all tengok, ada berapa benda yang kita nak consider. Pertama line Y ni, kedua adalah Y axis, ketiga adalah line Y equals to 3 and keempat adalah line Y equals to 5. Saya nak you faham bahawa kita punya bounded region dibatasi, maksudnya di sekeliling kita punya region tu yang kita nak lorekkan tu, mesti ada keempat-empat benda ni. You kena faham benda tu. Okay, mesti ada keempat-empat benda ni. Alright. So sekarang Mina nak lukiskan graf kubik kita. Alright. So starting point adalah pada, in this case kita comparekan, you boleh rujuk balik dalam nota sebelum ini. Starting point adalah pada 03. Alright. So starting point adalah pada 03. Mina lukiskan graf dulu. Okay. So sini 3. Okay, so ini Y awak, ini X awak. Labelkan this Y equals to X cube plus 2. Okay, so dia dibatasi oleh this Y axis. And then dia ada lagi dua line iaitu Y equals to 3 and Y equals to 4. Sorry, this is 2 kan? Ni 2 dia. Okay, so kita ada line Y equals to 3 and Y equals to 5, alright. So sini Y equals to 3 and also Y equals to 5. So kita lorek dekat region di mana sekeliling dia adalah 4 benda tu. Tengok sekeliling dia, sebelah kanan dia kita ada line Y equals to X cube plus 2. Sebelah kiri dia kita ada Y axis, atas dia ada Y equals to 5, bawah dia ada Y equals to 3. So itu adalah kita punya bounded region. Alright. Okay, sekarang kita nak terus kirakan area. Right, from 3 to 5. Ingat yang ini mesti nilai Y sebab kita nak gunakan dy. X as a subject matter. Okay, mana nak you tulis itu X as a subject matter. Okay, mana kita nak dapat X dalam sebutan Y. So kita akan olah dari sinilah. Okay, mana padam dulu ini. Okay, Mina akan olah dari sini. X cube equals to Y minus 2. So X will be Y minus 2 cube root of 3 which means 1 over 3. So sini Mina ada Y minus 2 to the power of 1 over 3 dy. Okay, right, sekarang Mina integratekan. Okay, Y minus 2 to the power of 4 over 3 over 4 over 3. So, Mina naikkan ke atas. So, kita ada 3/4 lah. Masukkan nilai 5 dan 3. Okay, Mina masukkan 3/4. 5 tolak 2. So, kita ada 3 to the power of 4 over 3. Right, minus 3 over 4. Okay, 3 minus 1, so we have 1 to the power of 4 over 3. Ini you boleh tekan calculator terus. So, kita dapat 2.495 unit square. Okay. Okay, guys. Okay, madam. Susah? Susah? Susah ke? Boleh tak? Okay? Is it okay, guys? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Kita tengok pada soalan 6. Kita nak tengok find the first quadrant. Okay, maksudnya dah tahu dah kita hanya tengok pada first quadrant. So, graf kita sekarang, kita ada berapa benda yang kita nak tengok. Satu, iaitu graf quadratic. Line Y equals to 5 and line X equals to 0. Okay, 3 benda kita nak consider. Sekarang kita nak tanya pada Siti Nurmaisara lah. Siti Nurmaisara. Ya, madam. Okay, line Y equals to X squared plus 3. Shape dia macam mana? You rasa senyum ke masam? Senyum, madam. Okay. Dia punya, kita dah buat completing square belum? Dah, madam. Dah, very good. So, kalau dia senyum, maksudnya dia adalah minimum point kan? What will be the minimum point? 03. 0.3, very good. Right, so the minimum point will be 0.3. How about the x-intercept? Can you find the x-intercept?
Tak ada kot y equals to 0, x squared equals to negative 3 tak akan dapat lah. So dia tak akan sentuh pada x-intercept. How about y-intercept? 3 madam. Y equals to 3. Okay, bila mana tanya y-intercept, mesti sebutkan y equals to 3. Kalau x equals to 3. Right, jangan bagi mana 3 saja. Kalau dalam exam dia tanya apa y-intercept, you mesti sebut y equals to 3. Kalau dia tanya x-intercept, mesti sebut x equals to apa. Alright, okay. So, kita lukiskan pada graf. Okay, so graf kita adalah quadratic tapi dia hanya nak first quadrant saja. Okay, kita tahu minimum point kita pada nilai sini 3. So sepatutnya graf kita adalah semacam ni lah. Tapi kita nak hanya pada first quadrant saja. So kita memang consider pada first quadrant je lah. Alright, so this is y, this is x. Okay, bounded by y equals to 5. So y equals to 5 and x equals to 0. X equals to 0 maksudnya line sini. X equals to 0 maksudnya part CY yang tadi mana sebutkan x equals to 0 adalah sebenarnya part CY. So mana bounded region kita? Inilah bounded region kita, tak termasuk yang sebelah kiri tu. So ini je bounded region kita. Alright. Okay, so macam mana kita kira area? Mesti kita nak gunakan sekarang, kita nak gunakan y. Right, okay, so dy, bila dy dia punya upper and lower also must be in terms of y, mesti nilai y. So sini kita 3, 5. Okay, mana suka untuk you letakkan x as a subject matter supaya you tak tersilap. Right, okay, sekarang mana nak cari x as a subject matter. So x squared equals to y minus 3, x equals to y minus 3 to the power of half lah bila kita ambil square root both side. Okay, so sini mana boleh tuliskan, right, y minus 3 to the power of half dy. Okay, kita boleh integratekan guys, right, y minus 3 to the power of 3 over 2 over 3 over 2. Right, masukkan nilai 3, 5. Mesti tunjukkan ya, you masukkan nilai 2/3. So sini adalah 5/3 2 kuasa 3/2 minus 2 over 3, 3 minus 3 0. Habislah kat situ. Okay, so kita hanya kira untuk the first part sahaja, which is 1.886. Macam biasa Maina kata, okay, kira semak ni guna calculator. Tapi dalam calculator you kena masukkan, kena tukar semua y tu jadi x lah. Alright, kena tukar y tu jadi x lah. Don't forget your unit class, unit squared. Okay. Clear class? Boleh follow? Susah? Boleh follow ke? Boleh madam. Boleh madam. Tak ada? Okay. Okay, sekarang kita nak tengok pada third quadrant area bounded by. Okay, so yang ni pun graf yang ni tak belajar lagi. Ini kita panggil graf reciprocal. Okay, so basic graf reciprocal adalah dia macam ni bentuk dia. Dia nak menghampiri, ni graf dia. Sekejap. Yang hitam ni graf dia. Ini part CY. Ini part CX. Okay, graf dia macam nak sentuh tapi dia tak sentuh. Tapi dia menghampiri. Ini kita panggil graf asymptote lah. Alright. Okay, so dia hanya nak pada third quadrant sahaja graf yang itu. Right, so kalau graf 1 over x ke 3 over x semua bentuk dia sama sahaja macam gini. Cuma dia lebih 3 tu dari segi pembesaran dia lah. Alright. Okay, so untuk graf ni kita hanya akan tengok pada third quadrant sahaja. Sebab dia dah mentionkan third quadrant. Okay, so mana lukiskan. Okay, right, x, y. So graf kita, graf yang dia nak kita lukiskan adalah graf ni. So dia macam ni. So ini adalah y equals to 3 over x. Okay, then dia nak benda tu di bounded by y equals to negative 2 and also y equals to negative 4. So dia bounded by 3 benda tu. So mana graf kita? So graf kita akan jadi kat sini lah.
Okay, so ini dia adalah di belakang part CY. So kita mesti letak modulus class, right? Mesti letakkan modulus. So area from mesti lower boundary kat bawah, upper boundary kat atas, right? X dy, mesti letakkan X as a subject matter. So from here, kita tahu X adalah 3 over Y lah. Right? Kita olah dari sini. X adalah 3 over Y. Okay, -4 to -2. 3 over Y dy. Okay, so kita integratekan 3 ln Y. Right? Oh sorry. Kena letak modulus dekat sini. Jangan lupa letak modulus. Nanti salah. Okay, from -4 to -2. Okay, tengok kita masukkan nilai ya. Right, mesti letak modulus class. Right. So we have 3 ln 2. Sebab kita moduluskan. Minus 3 ln 4. Dia akan jadi positif lah sebab tadi kita moduluskan kan yang kat situ. Right, so dia akan jadi positif lah. Right, sini pun modulus juga. So sini kita ada ln 2 cube minus ln 4 cube. So kita dapat sini ln 8 over 4 to the power of 3. So we have, right, 64, right, which is equivalent to ln 1 over 8. Which is also, ingat kat semua ni dia ada modulus lagi. Right, so kalau mana tukarkan dia jadi ln 8 to the power of -1. Mana guna properties lagi, mana akan dapat -1 ln 8 modulus. So final answer adalah ln 8 saja sebab kita dah moduluskan dia negatif. Saya tak boleh tulis sampai situ. Ln 8 unit square. Right, sebab apa ln ni bahaya sikit lah. Sebab dia ada modulus kat situ. So you mesti, kalau dia ada negatif, kita akan gunakan modulus lah untuk positifkan dia. Okay. Susah guys? Boleh follow? Boleh madam. Okay, itu adalah kita kira menggunakan part CY lah. Tadi you dah nampak dah. Kalau dia belakang part CY, you have to put modulus lah. Ataupun you faham bila dia di belakang part CY atau di bawah part CX, you kena letak modulus lah just to make sure the area mesti positif. Alright. Okay guys. Ini question untuk A sampai situ. Okay. Ini mana kata mesti bagi jawapan dalam in terms of ln dulu, in the simplified punya ln, baru bagi dalam puluhan lah. Right. Okay, tadi kita dah tengok area between, area under x-axis, right? Area between curve and x-axis. Sekarang kita nak tengok area between two curve pula. Alright, area between two curve for x-axis. Okay, so bila kita ada dua curve, right? Yang pertama sekali you kena faham dia mesti continuous. Maksudnya fx dengan gx tu sentiasa fx tinggi daripada gx. Kalau you gunakan nak buat fx tolak gx lah. Alright, formula dia. Okay, ataupun kalau cara yang Medan gunakan tadi, kita gunakan AB, dia mesti guna Y1 tolak Y2 atau Y2 tolak Y1 ikut kepada apa yang you dah tetapkan lah. Yang mana you letakkan sebagai Y1. Katakanlah you letak Y1 yang atas, so dia mesti Y1 yang tolak Y2. Sebab mesti atas yang tolak bawah. Alright. Okay, so number 8, I think this one is in the video, right? Class, betul ke tak? Number 8 is in the video, right? Ada medium. Ha? Tak eh? Ada. Ada ke tak ada? Ada medium. Ada medium. Ada. Okay. Right. Okay. Kita tengok pada number 9. Okay. Graph kita sekarang ni, sebab kita nak kira area between two curve. Maksudnya, yang ini untuk soalan 9 ni, kita ada graph quadratic dan juga kita ada graph linear. Sebab tu kita dah kena mahir dah nak lukis graph ni. Right. Okay. So number 9, right, apa yang you buat adalah untuk tahu dulu x-intercept. Tak perlu buat completeness square pun tak apa. Terus buat x-intercept dia. Right, x plus 2 kan. Right, so kita dapat dah x-intercept dia adalah pada x-intercept adalah pada x equals to 6 and x equals to -2. Right, y-intercept,
right, adalah negatif 12. Cukup sekadar you tahu x-intercept, y-intercept. Just kita nak sketch saja. Kita bukan nak plotting pun, kita hanya nak sketchkan graf kita, nak tahu bentuk dia, nak tahu dia pintaskan x dengan y dekat mana. Right, okay, itu untuk graf kuadratik lah. Untuk graf ni, straight line ni, ataupun linear. Okay, y-intercept, so kita tahu x kosong, so y equals to negative 8. X-intercept, right, y kosong, right, so we have x equals to negative 8 juga. Right, okay, sekarang baru kita nak lukiskan, dia minta kita sketchkan graf pada same axis. This is very important. Okay, dalam exam selalunya student salah, dia pergi lukisnya graf, dua-dua graf ni di tempat yang berasingan. Macam mana kita nak cari intersection dia? Kita nak tahu intersection dia kat mana. So dia mesti dilukis di atas satu graf yang sama. Right, mesti lukis atas satu graf yang sama. Okay, so this is y, this is x. Okay, so dia memintas pada negative 2 and negative 6. So mana labelkan dulu. Negative 2 somewhere here, 6 somewhere here. So we know that the y-intercept is negative 12, right? So somewhere here, negative 12, right? So which means that it will be somewhere here lah, your minimum point. Madam tak cari minimum point. So madam hanya try and error saja. Right? Okay, your graph will be something like this lah. Okay, so that is your, this one letak negative 12 kat sini. Negative 12 lah, right. And then, right, kita nak lukis satu lagi graph, iaitu graph line tu, negative x minus 8. Okay, x-intercept dia pada negative 8, y-intercept dia pun pada negative 8. Right. Somewhere here kan. Right, so kita, betul ke? Betul lah kot. Right, so mana gariskan. Okay, so ini kita punya bounded region. Okay, bounded region kita adalah pada point sini lah, kita katakan kan bounded region. Okay, so mana labelkan dulu mana-manalah y1 ke y2 ke, bila labelkan sini sebagai y1, right, ni y2. Mana-mana pun tak apa, tapi mesti atas tolak bawah lah nanti. Ini mana labelkan y1 yang quadratic, y2 yang linear. Okay, so bila kita nak cari area between two curve ni, benda pertama yang penting adalah kita kena tahu dia punya intersection point, sebab dia bertindak sebagai our boundary. Right, so how do we find the intersection point? Okay, intersection point macam mana you cari? So kita akan letkan the y1 will be equals to y2. Right, so x squared minus 4x minus 12 equals to negative x minus 8. Combine all like terms together. Right, so here we will have x squared minus 3x minus 4 equals to 0. Factorizekan. Right, so we will have x equals to negative 1 and x equals to 4. Right, so kita dah tahu dah sini point dia adalah negatif 1, sini point dia adalah 4. Okay, okay, sekarang baru nak construct dia punya integration. Right, so area. Okay, boleh letak modulus, nak letak lagi pun tak apa. Okay, from, kita dah tahu kita punya limit negatif 1 ke 4, kita menggunakan dx. Okay, sekarang mana nak you tengok, sama ada kita nak buat y1 tolak y2 ke y2 tolak y1 in this case class. Ingat, dia mesti atas tolak bawah. So kita nak buat y1 tolak y2 ke y2 tolak y1? Class? Dari perspektif saya lah, daripada apa yang saya bubuh. So you nak letak y1 tolak y2 ke y2 tolak y1? Y1 tolak Y2. Sorry, kuat sikit. Y1 tolak Y2. Yang berada di atas yang mana, cik? Y2 ke Y1? Kita tengok pada region tu. Dekat region tu, yang mana lorekkan tu, yang berada di atas yang mana? Y2. Y2. Nampak tak kat kita lorek sini ni? Yang du atas adalah Y2. Yang di bawah line biru tu Y1.
Okay. Kelas, boleh nampak tak? Boleh tak kelas? Faham madam. Boleh madam. Okay. Sekarang waktu Mina kata Mina hanya nak you gunakan Y tu sebagai petunjuk je. Okay, kemudian kita akan tukar Y2 tadi jadi negative X minus 8 minus by Y1 which is X squared minus 4X minus 12 dx. Okay, ingat pesan madam. Combine like term before integrate. Combine like term. Kumpulkan dulu semua like term. So, X squared kita ada satu sahaja, negative X squared. X is coefficient of X, negative X plus 4X. So, we will have plus 3X. Constant, we have negative 8 plus 12. So, we will have 4. Dah combine like term, barulah main integrate kan. Right, plus 4X. Okay, masukkan nilai. Right. Okay. Sekarang kita cuba masukkan nilai kelas. Right. Masukkan nilai betul-betul lah yang ini. Right. Negatif 1/3. Right. 4 cube. Plus 3. 16/2 plus 4 times 4. 16 lah. Right. Minus negative 1/3 multiplied by negative 1 cube. Plus 3 times 1/2 plus 4 times negative 1. Okay, kirakan nilai. Kita dapat 125/6. That's why saya kata, okay, bertindak bijaklah kelas tahu untuk kira ni. Guna kalkulator yang ini. Sebab apa? Dekat sini awak boleh salah banyak sangat bila masukkan nilai ni. Memang kita kena tunjuk kelas tapi you bertindak bijak lah. Gunalah kalkulator yang merah tu untuk dapatkan final answer. Alright, guna yang merah tu. Belajar guna kalkulator. Siapa yang tak pernah buat sendiri, buat. Alright, buat. Guna kalkulator, masukkan nilai negative X squared plus 2X plus 4 tu. Okay, sebab line biru yang Mina gariskan tu, you nak salah kat situ, banyak sangat probability nak salah kat situ. Right, nak dapatkan 125/6 ni, right, banyak sangat takut salah, Mina kata. Right, so belajar bertindak bijak. Saya ajar awak bertindak bijak lah. So we know the working, but it's just that we might be wrong. Calculating kita mungkin careless kat situ. Right, so guna calculator tulisan merah tu. Awak dah beli, awak dah habiskan duit awak banyak dah untuk beli calculator 70 lebih kan. Right, so guna calculator untuk semak jawapan. Right, dengar pesan Madam. Jangan selama ni kawan awak yang semak kalkulator. Awak sendiri yang cuba untuk tekan kalkulator. Right, yang tulisan yang Madam kotakkan yang merah tu. Boleh ke kelas? Belajar tekan kalkulator. Okay? Okay kelas? Okay, kedua. Belajar tekan kalkulator. Jangan tunggu nanti. Okay, buat sekarang. Masukkan nanti. Lepas kalian itu kalian buat. Masukkan dalam kalkulator. Dapat tak 125/6? Kalau tak boleh, maksudnya you tak reti lagi tekan kalkulator. Belajar sampai boleh tekan kalkulator. Okay? Okay, kelas boleh? Boleh madam. Okay. Right. Okay. Banyak soalan. 10. Betul lah. 125/6. Ada lagi soalan ni? Saya masukkan nilai salah ke tu? Whatever lah. Right. Sama je dengan 10. Okay. Nombor 10. So kita ada graf parabola dan juga graf parabola tu graf ni lah. Sebenarnya graf kuadratik lah. Okay. Graf parabola kelas. Okay, dah habis mana nak padam yang ni? Nabi Salim. Saya nak padam sekejap ni. Dia mengganggu saya. Okay. Okay, saya nak tanya pada Imran lah, Ahmad Imran. Ahmad Imran. Ini saya. Okay, kita tengok pada sini kita dah buat completeness square ke belum? Dah. Dah, very good. So, dia senyum ke masam? Dia masam. Masam. Okay, kita nak, kalau masam kita cari minimum ke maksimum? Maksimum. Maksimum, what will be the maximum point? 4. Point tu koordinat cik oi. Point tu koordinat.
Tadi baru Kimi sebut. Apa? 04. Lagi sekali, Imran? 04. Yes, 04. Okay, X intercept. Alright, nak cari pun tak apa, tak nak cari pun tak apa. Mana suka untuk you cari, mana kita let Y equals to 0. That means X kita adalah plus minus 2 lah. Alright. Okay, sekarang Mina nak lukiskan graf. Tidak. Okay, so dekat mana kita punya maximum point adalah pada sinilah somewhere here. Tak lukis pun tak apa, tapi bila you lukis you akan nampak graf awak lebih cantik lah. Alright. Okay. Okay, so Mina lukiskan the first graph. Nak sengit ke dah. Okay, so Mina suka labelkan terus, this is my Y1, suka hati saya lah nak tulis Y1 ke Y2, suka hati. Tapi yang betul lah Y1 yang mana, Y2 yang mana. Next, kita nak cari line Y equals to negative X. So, bila dia negative X saja, maksudnya X kosong, Y kosong, dia mesti akan lalu pada origin. Alright, so graf kita mungkin dia makin sengit lah kot kan. Dia negatif, dia jatuh ke bawah. So graf dia mungkin something like this lah. Wait. Something like this. Okay. Dia tak lalu origin. Sekejap. Sengit juga. Mesti lalu pada origin. Okay. So, apabila Mina sebut, so ini Mina labelkan lah, this is your Y2. Apabila Mina sebut between two curve, Mina kata yang penting adalah untuk kita cari intersection point ni. Sebab the intersection is actually our boundary lah. Right? Okay, so Mina nak cari intersection point. Alright, so Y1 equals to Y2, iaitu yang Mina tetapkan. Ini sebagai Y2, yang tadi sebagai Y1. So 4 minus X squared equals to negative 3X. Combining all the like terms together, always make highest power to be positive. Right, make one side equals to 0. Always make highest power to be positive. And then you just have to factorize lah. Right. Okay, so kita dah dapat kita punya point adalah pada X equals to negative 1 and X equals to 4. Okay, dalam you punya exam nanti, kalau dia minta intersection point, mesti bagi dalam bentuk koordinat lah kelas. Mesti bagi nilai Y dia juga. Kalau dia minta koordinat, yang ni dia tak minta, so tak perlu cari. Just in case kalau dia kata find state the intersection point dan namanya point, mestilah dalam koordinat. So mesti cari nilai Y juga. Right, nak cari nilai Y kat mana? You can substitute into either one. Y1 boleh, Y2 pun boleh. Okay? Jelas kelas? Jelas? Jelas ke tidak? The point sini adalah negatif 1, sini adalah 4. Logik lah, cuma patutnya gerak saya ke tepi sikit. Okay, sekarang Mina terus tuliskan pada area. From negative 1 to 4. Okay, Mina nak tanya pada siapa saya tak tanya lagi hari ni. Saya tak tanya siapa lagi ya. Siapa tak tanya lagi? Muaz tak ke? Belum kan? Muaz belum. Muaz belum kan Muaz? Belum ada. Okay, Muaz kat sini you nak buat Y1 tolak Y2 ke Y2 tolak Y1? Kat mana region kita? Y1 tolak Y2. Y1 tolak Y2. So region kita adalah di tengah ni lah dalam ni. So tengok pada region ni yang mana? Okay, yang mana daripada negatif 1 sampai 4 ni, yang mana duduk di atas? Y1 duduk di atas. So dia mesti Y1 tolak Y2. Okay, di mana daripada boundary, boundary kita negatif 1 sampai 4 tu, yang mana duduk di atas, yang line biru tu sentiasa di atas line hijau. So dia mesti Y1 tolak Y2. Itu sekadar kita punya Y, kita letak Y tu sekadar nak tahu kedudukan dia saja. Nak tahu, nak tuliskan Y in terms of X. Right. So sekarang nak tuliskan Y in terms of X. So Y1 will be 4 minus X squared, Y2 minus negative X dx. Negative 1, 4.
4 minus x squared plus 3x here dx, combining all the like terms together, mana integrate kan, 4x minus x cubed over 3 plus 3x squared over 2 from negative 1 to 4. Okay, tunjukkan, masukkan nilai. Okay. Dan dapatlah nilai 125. Ini boleh guna calculator untuk semak lah. Yang mana kita nak semak, jawapan dia sama je ya. Kita semak yang ini, mana yang kata belajar masukkan dalam calculator. Okay kelas, boleh? Madam, Ini saya. kalau macam dalam exam Aha. yang subjektif kan, kita memang kena substitute nilai Kena. tu. Kena. Wajib. Dia ada markah substitute. Okay. Okay. Saya ceritalah cerita dia macam ni. Right. Just in case kalau awak tersalah, katakanlah dekat yang ni lah, yang star, minus star kan ni. Katalah awak integrate salah, ataupun yang pink tu awak dah salah dah, awak dah tolak benda yang lain dah, awak sebab graf awak salah, so awak tolak benda lain. So yang dekat medan highlight pink tu pun awak dapat lain. Tapi awak integrate betul. Yang star tu katakanlah awak integrate betul, tapi awak integrate awak punya integration tu betul. Bukan yang ni, bukan yang ini, tapi you integrate betul, tapi awak punya sendiri punya integration awak integrate betul. So awak boleh dapat markah integrate dekat situ. Awak boleh dapat 1 markah kat situ sebab knowledge integrate awak betul walaupun nilai dalam pink awak tu salah. Awak boleh dapat 1 markah dekat star. Kemudian awak masukkan nilai awak yang betul. Awak masukkan negatif 1, 4 yang betul. Alright. Tapi integration awak tu betul, awak masukkan di tempat yang betul. Cuma originally awak salah. So awak akan dapat markah kedua kat sini. So at least kita dapat 2 markah kat situ. That's why kita nak student masukkan nilai. Alright. Just in case if the integration tu salah. Jawapan akhir memang awak tak dapat lah. Kalau dah salah kan, sebab awak punya sini dah salah. Contoh. Right. That's why kita advise student untuk masukkan nilai. Right. Kita advise student masukkan nilai, Okay, macam saya sebut, okay, you all adalah pelajar-pelajar generasi generasi Z ke, millennial ke, benda tak tahulah. Right. So bertindak bijak lah. Masukkan nilai macam gini ni. Masukkan yang, ni tak buat saya dah padam. Okay, masukkan nilai. Tetapi kalau kata tak ada masa, katalah tak ada masa dah nak buat. Okay, tak payahlah nak masukkan calculator satu yang dekat sini ni. Right, bertindak bijak lah Minang kata. Terus tekan calculator yang ini untuk dapatkan nilai 125/6 ni. Right, itu saya ajar awak untuk bertindak bijak kalau dah tak ada masa. Okay, sebab awak nak masukkan yang ini, leceh tau nak masukkan satu. That's why saya kata belajar guna calculator. Tunjuklah you masukkan nilai. Tapi nak masuk dalam calculator tu, dia ambil masa kan, betul tak? So bertindak bijak lah Mina kata kan. Itu pandai-pandai awak sendiri lah, saya kata bertindak bijak. Okay, boleh kelas? Faham maksud saya? Faham. Madam. Itu maksud saya lah. Itu daripada pengalaman yang saya tahulah. Sudah kilat. Itu daripada pengalaman yang saya belajar lah. Selalunya student betul je. Sebab jawapan akhir dia dah betul. So integration dah betul. Selalunya kita tak tengok dah lah yang masukkan nilai tu. Alright. But just in case kalau yang highlighted pink dia salah. Maksudnya originally you salah. So kalau dah salah, kita boleh tengok you punya integration. Awak integrate benda tu betul. Tapi soalan asal awak tu awak buat salah. Gitulah maksud dia. So you know the knowledge, tapi tak hilang, tak dapat 0 markah lah. At least you dapat 2 markah atau 3 markah kat situ. Okay. Okay kelas, boleh? Last question sebelum kita kena sambal ni. Kilat. Right, so kita ada 2 graf kat sini. X squared tolak 4x. So mana letakkan sini sebagai y1, sini sebagai y2. Kalau saya off, maksudnya line tak ada. Habis kelas terus Okay, y1 and y2. Okay, saya tanya pada siapa lagi? Siti Alia Maisara ada? Alia ada? Alia tak ada? Alia Maisara? Tak ada Alia. Alright, saya tanya pada siapa tak tanya lagi? Siti Nobaki, saya dah tanya.
Mio lah, Mio. Mio sudah tanya awak ke dah kot Mio? Ya, madam. Mio ada? Okay, Y1 tu dah buat complete the square belum Y1? Belum. Belum, betul. Y2? Dah. Dah, okay, bagus. So Y2, what will be the, Y2 minimum or maximum? Y2 tu. Hmm. Hmm? Minimum. Y2 minimum or maximum? Minimum. Y2 minimum ke maximum? Maximum. Maximum, what will be the maximum point? Six, Mina kata 16-0. point. Ambil betul 16-0. Hampir kira elok sikit. Point, coordinate. 0-16. 0, 16. Okay. Right. Kita lukis graph. Okay. Sorry. Okay. So this is your Y, this is your X, alright. Okay, graph Y kita tengok Y1 dulu. Right, Y1 kalau mana factorizekan, that means kita ada X minus 4. So X intercept dia adalah pada 0 dan juga 4 lah. 0 dan 4. So graph median macam gini lah. Right, 0 dan 4. Right, so this is my Y1. Okay, my Y2 pula, saya boleh cari dia punya X-intercept. X-intercept dia adalah pada negatif 4 kan. Right, and the maximum point tadi kawan awak kata dia adalah pada 0, 16. Sinilah. Okay, buruk no. Ni checking dia ni, kilat dia ni. Right, so Y. So pada point 0, 16, somewhere here lah. Right, this is the maximum point. Dia memintas pada negative 4 and 4. Right. So, somewhere like this. This is my Y2. Okay, yang kita perlu cari adalah this intersection point. Okay. Okay, so intersection Y1 equals to Y2, mana equatekan X squared minus 4X equals to 16 minus X squared. Combining all the like terms together and always make highest power to be positive. Right? Minus 4X minus 16 equals to 0. Kita boleh divide by 2. Right? Sebab kita punya equals to 0 kan. So dia adalah equals to 0. So kita boleh simplifykan dia. Mana factorizekan. Right, so we will have X equals to negative 2 and X equals to 4. So here logically betul lah, sini negative 2, sini adalah 4 lah. Right, sama. Right, so dekat mana bounded region kita? Sinilah kelas. Right, so this is our bounded region. Right, so kalau medan turun putus tu maksudnya dah kena. Ni lah tak ada line itu. So area adalah daripada negatif 2, 4. Medan tanya last pada Azizul, apa tolak apa? Y2 tolak Y1 ke Y1 tolak Y2 Azizul? Ada. Y2 tolak Y1 ke Y1 tolak Y2? Y1 tolak Y2. Tengok betul-betul yang mana duduk atas. Y2 tolak Y1. Hijau tu kan? Hijau duduk atas kan? Hijau tu Y2 kan? Ya, madam. Y2 tolak Y1. Masukkan nilai. Right, masukkan function Y2 adalah 16 minus X squared minus X squared minus 4X dx. Combining all the like terms together. Mesti combinekan like terms. So we have 16 minus 2X squared plus 4X dx. Combine baru boleh integrate. Kalau tak combine jangan integrate lagi. So we have 16x minus 2x cube over 3 plus 4x squared over 2. Masukkan nilai lah for negative 2. Mesti tunjukkan masukkan nilai dari mana nak sebut. Tunjukkan masukkan nilai satu-satu. Jawapan akhir, mana guna calculator. Alright, jawapan akhir this one. Saya guna calculator. Saya akan dapat, yang ni masuk Jalan kerja ni jangan cakap tak buat pula. Tunjuk masukkan nilai ni. Tunjuk ada markah kat situ. So jawapan akhir adalah 72 unit squared. Okay, belajar tekan calculator. Okay. Okay, Kak. Ada soalan lagi nak tanya?
Substitute value ni. Ada soalan nak tanya? Okay, tak ada? Dia macam Okay, boleh. Kejap. Okay, so Medium. hari ni saya. Bila kata Dia soalan nak kata? kan SPM kita kan ni kan subjektif kan. Betul. So nanti soalan chapter 7 ni keluar kan? Banyak. Okay. Banyak. So setiap Ha. satu soalan tu markah dia sama ke apa? Dia lain, dia ada, dia tak rigid lah, dia ada bagi range markah dia lah. Dia tak, dia tak ingat lah berapa, nanti mana check balik. Tapi dia, setiap satu soalan dia tu, mungkin area dia boleh tanya 2 soalan, volume tanya 2 soalan, macam tu lah. Lepas tu soalan dia macam ni ke? Lebih kurang lah. Cuma dia lebih banyak lah, dia macam ni macam nombor 9 ni kot, mula dia suruh sketch. Lepas tu part B dia kata find the intersection point, macam tu. Dia pecah-pecah lah. Faham? Tapi macam ni lah, dia show you lukis graph. Graph tu je dah 3 markah. Ush. Saya kata suka ke tak suka, you kena suka juga chapter 7 ni. Saya pun tak suka, tapi kena suka juga chapter 7 ni. Nak sebab markah dia memang banyak. Kalau you tak jawab, memang you hilang banyak markah lah. So dia akan tarik lah 40% awak tu. Right? So jangan fikir pening-pening soalan ni. Right, you tengok, okay, study daripada sini je, tahu lukis graf. Dia akan tanya pun graf, 3 graf je, quadratic, linear ataupun cubic je. Dia akan tanya. Kalau dia tanya graf lain daripada tu macam lawn ke apa, of course dia akan lukiskan graf untuk awak. Right, awak hanya perlu lorek je. Pernah dia tanya satu graf, dia dah bagi graf, dia suruh kita lorek je. Dia suruh kita tunjukkan mana region dia je. Dia lukiskan graf untuk awak. Right, tapi kalau graf quadratic, linear ni memang awak kena lukis lah selalunya. Cubic ni memang awak kena lukis lah. Okay? Tapi dia tak lari jauh pula kelas, dia macam gini je lah, cari lukis, cari intersection point. Lepas tu ikutlah yang macam Madam buat ni. Nak kena tentukan yang mana tolak apa. Maka dekat situ lah. So kalau you dah salah, selalunya student dia hilang banyak markah sebab dia dah salah kat sini. Graf dia dah salah, mungkin dia buat Y1 tolak Y2. Kan, salah dah kat situ. So dia mungkin akan dapat tu yang Madam kata dia boleh dapat markah 2 markah je tu, sebab dia integrate, dia punya integration. Lepas tu dia cuba masukkan nilai lah. Tapi final answer tak dapat jugalah. Okay. Okay guys? Jelas, medium. Okay. So chapter 7 dengan chapter 1 akan masuk banyak Chapter 2 dengan 3 pun ada jugalah. Tapi sebab chapter 7 ni dia tak uji awak dalam mana-mana PB lagi. So dia akan uji banyak dalam final nanti. Okay? Okay, ada soalan lagi nak tanya? Medium. Ya. Jangan marah boleh? Apa dia? Jangan marah. Apa dia? Saya nak recording kelas boleh? Tadi lunch ada kat jalan. Okay, nanti saya bagi, tapi saya selalunya bagi lambat sikit lah dalam YouTube sebab boleh je. kelas lain tak masuk lagi. So kalau saya berbual dalam YouTube, nanti ada kelas yang tak ajar lagi. So nanti orang tengok YouTube, orang tak nak masuk kelas saya. Macam tu lah. Sebab tu saya masuk ke lambat selalunya. Okay. Alright. Okay, that's all for today class. Ada lagi soalan nak tanya?